Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak berguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yaitu membawa akidah yang benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada kehidupan orang itu, maka Allah jadikan hatinya suka kepada agamanya. Saya hormati Encik Muhammad Gaus bin Osman, pengurusi karya masjid. Saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Haji Aris bin Makmur dan juga Haji Muhammad bin Mat Yusuf, Tuan Bilal, Jaga Pusat Masjid. Tuan-tuan sekalian, marilah kita mulakan kuliah maghrib ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berjumpa lagi malam ini meneruskan kuliah maghrib kita daripada kitab Akidah Sifat 20, dan telah sampai kali kejayaan saya ke surat 27, 26 ya. 26 Ma'rifah. Tapi sebelum itu, seperti yang saya janjikan 2 minggu lepas ya, saya bawakan jawapan kepada beberapa persoalan ya. Dan saya rujuk kepada laman rasmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ya. Jadi dengan penjelasan ini saya fikir perlu jadi pegangan lah apa yang kita tanyakan minggu lepas ya. Yang pertama, 2 minggu lepas. Yang pertama, adakah solat sunat subuh itu sama dengan solat fajar ya? Saya dah beritahu 2 minggu lepas dalam rujukan saya memang betul sama ya. Sembahyang subuh dengan sembahyang fajar sama ya? Nabi SAW menyebut kedua-duanya, tetapi biasanya menggunakan istilah fajar ya. Fajar, iaitu fajar itu bukan maknanya terbit matahari ya, bukan terbit matahari. Fajar shadiq ya, yaitu sekitar 10 minit sebelum waktu subuh itu sudah mula fajar shadiq ya. Dan dalam hal ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Saya ringkaskan maksud, baca terjemahan terus. Tidak pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat berkaitan solat-solat sunat sebagaimana baginda mengambil berat tentang 2 rakaat fajar ya. Itu menunjukkan sembahyang sunat subuh itu, sembahyang sunat sebelum subuh itu disebut sembahyang sunat fajar ya. Nah, bukan cerita sembahyang sunat, cerita subuh. Subuh itu disebut fajar ya. Nah, sini kita kata sembahyang subuh ya. Jadi sembahyang subuh dan sembahyang fajar sama ya. Yang kedua, hukum solat sunat sesudah melaksanakan solat fardu subuh ya. Maksudnya dari sudah sembahyang subuh, dia hendak pula sembahyang sunat ya. Dengan keadaan tertentu, yaitu bila seseorang itu datang ke masjid mendapati iqamah telah dilakukan, dimasuk di masjid bila sudah iqamah, dia cadang tadi nak sembahyang sunat ya, sembahyang sunat qabliyah atau sembahyang sunat subuh, tapi tak sampai, bukan di rumah ya, di masjid, dan dia tinggalkan solat sunat itu tidak dengan sengaja ya.
Bukanlah mana dia masuk masjid ni banyak masuk lagi ya, tapi dia tak buat. Malih lah kang dah sudah yang subuh kang pergi pun hujan lah, kang buat tak boleh. Dia maksud dia datang tu memang niat nak sembahyang sunat subuh, tapi bila sudah iqamat dia boleh nanti sembahyang sunat, sebab bukan sengaja. Kalau di rumah tak boleh lah, sebab di rumah memang kita ada pilihan ya. Di rumah kita bangun 6 suku lah. Mulakan dengan sembahyang sunat subuh ya, sembahyang sunat qabliyah. Sebenarnya tidak ada qabliyah sebab tidak ada ba'diyah ya. Tapi kita nak faham senang yang tu, sembahyang sunat tu ya. Sembahyang sunat subuh. Maka sembahyang sunat subuh pukul 6.20 habis tu sembahyang subuh. Itu boleh ya. Tapi kalau kita datang masjid bila sudah iqamat, terpaksalah kita ikut ya, ikut sembahyang. Jadi tidaklah sengaja dan juga keadaannya datang ke masjid. Kalau di rumah memang kita boleh buat ya. Tapi selepas subuh itu tidak ada, kecuali diriwayatkan Nabi SAW ada ya, ada sembahyang sunat selepas waktu subuh ya, iaitu Rasulullah tertidur daripada melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Baginda mengqada'nya selepas mana terbit matahari ya. Lain lambat lah, mana dia sembahyang subuh. Lepas itu dia ganti ya, dia ganti sembahyang sunat tadi. Jadi ulama mengatakan adakah khusus kepada Nabi atau boleh orang lain buat? Boleh dengan syarat tadi lah, dengan syarat dia datang masjid, dia niat nak sembahyang sunat tapi tak sampai ya, boleh buat selepas itu. Tapi kita jangan lupa pula keutamaan sembahyang sunat sebelum masuk waktu subuh kan. Kalau kita bangun 5.30, kita mungkin sampai 2 rakaat je, tak kisahlah apa sembahyang sunat dia. Kalau kita bangun pukul 5, mungkin sampai 6 rakaat. Jadi itu lebih digalakkan lagi daripada kita bangun ngam-ngam ya waktu subuh ya. Jadi kita bangun awal. Kemudian solat sunat Jumaat ya, hari Jumaat ya. Juga rujukan saya Jabatan Mufti Wilayah ya. Kalau Jabatan Mufti Perlis kadang-kadang ada beza kan, ada beza ya. Jadi kita elakkan perbezaan tu ya. Tapi kita wilayah memang tepat sama sebenarnya, iaitu sembahyang sunat qabliyah Jumaat dan ba'diyah Jumaat. Adakah ada ya? Maka jawapannya pendapat di dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Maliki, Hanafi saya tak ambil ya, buat keliru ya. Mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat, mazhab Syafi'i ya, disebut dalam kitab oleh Imam Khatib Syarbini. Saya tak adalah tengok kitab tu, sebab Jabatan Mufti Wilayah dah tengok ya. Dia tak boleh tengok lah, saya tengok Jabatan Mufti je. Dia cakap apa? Dan selepas Jumaat 4 rakaat, dan sebelum Jumaat seperti mana sebelum zuhur ya. Itu pegang dulu, maknanya sembahyang sunat sebelum Jumaat ada, sembahyang sunat selepas Jumaat pun ada ya. Iaitu ianya wujud ada dalam amalan sunat hari Jumaat. Apakah perkara-perkara sunat hari Jumaat? Kita kata memotong kuku, berzikir, pakai bau wangi-wangian ya. Dan termasuklah sembahyang sunat sebelum Jumaat ya. Niatnya macam mana? Boleh kerana ada sembahyang sunat sebelum Jumaat, maka niatnya usolli sunnatal Jum'ati rak'ataini qabliyatan. Kalau esoknya kita sembahyang di masjid, sembahyang zuhur, balik zuhur balik hari Jumaat saja ya. Di Jumaat saja sembahyang sunat 2 rakaat ya. Qabliyah ya, ataupun sebelum zuhur kerana Allah Taala. Kalau selepas zuhur ba'diyatan lah ya. Kalau selepas Jumaat ba'diyatan. Usolli sunnatal Jum'ati, bukan sunnatal zuhri ya, sunnatal Jum'ati qabliyatan. Kalau selepas ba'diyatan ya, tambahan ya. Apabila khatib berkhutbah, maksud dia kita sampai aja khatib dah mula baca lah ya, sudah naik khutbah, naik atas mimbar, sudah mula membaca, maka ditegah solat sunat kecuali sunat tahiyatul masjid dengan syarat dipercepatkan. Maksud dia masuk saja imam sudah, khatib sudah baca khutbah ya. Jadi kita masih boleh sembahyang. Apa dia sembahyang dia? Sembahyang sunat tahiyatul masjid saja. Dan dicepatkanlah.
Maksud dia secapek yang boleh tetapi masih sah lagi buat. Sebab bila khatib naik macam khutbah, tuntutan yang ada satu tu saja, mendengar khutbah tu ya. Jadi ada orang dia baca Quran, baca Yasin kan, kita nak naku orang kok betul lah orang tu, tak salah lah kita. Tapi yang kita faham, yang perlu dibuat bila khatib sudah baca khutbah adalah mendengar khutbah itu ya. Dan tidak boleh menambah 2 rakaat lagi selepas itu. Lepas sunat tahiyatul masjid, tambahlah lagi 2 rakaat, tak boleh dah. Selesai saja terus mendengar khutbah ya. Secara ringkasnya sunat qabliyah sebelum fardu Jumaat ada di dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi saya ingat memadai lah tu ya. Tak usah kita panjangkan lagi, jawapan sudah ada. Tuan-tuan pun saya galakkan merujuk laman web Jabatan Mufti Wilayah lah ya. Dia memang paling banyak lah, paling banyak menjawab daripada Dr. Zulkifli dulu sampailah sekarang ya. Kalau yang lain masih ada juga, tapi wilayah sangat banyak. Okay, kita masuk kepada kitab sifat 20. Dulu saya dah sebut tentang akidah ni ya, iaitu di antara 4 ulama imam yang 4 itu, Imam Ahmad bin Hanbal yang saya maksudkan. Dia ni telah dirotan dan dipenjara 30 bulan oleh khalifah masa itu, namanya Khalifah Al-Ma'mun. Apa sebab? Sebab dia kata Al-Quran adalah kalamullah, bukannya makhluk. Khalifah kata Al-Quran itu makhluk dijadikan ya. Al-Quran tu maksud dia asalnya dibaca oleh Jibril, dibaca oleh Nabi, kemudian dibukukan. Bila dah jadi buku, maka makhluklah, maksudnya dijadikan. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ianya kalamullah. Dia bukan makhluk, tak sama ya. Makhluk tak sama. Kalamullah ya, tetap kalamullah. Maka dia pun dipenjarakan. Kalau kita lah kan, kawan kita kata Al-Quran itu kalamullah, kita kata makhluk. Dia kata kalamullah juga. Saya ingat tak payahlah kita bincang ya. Dia kurang faham, kita pun kurang faham. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan sampai dia dirotan, dipenjara 30 bulan. Dia tidak beranjak ya. Begitu kekuatan akidah ya. Tidaklah menjejaskan menjadi kafir ni ya, tapi pegangannya sangat kuat, sangat jelas. Quran adalah kalamullah, datang daripada Allah. Walaupun turun murid Nabi baca, tetap juga kalamullah. Kita baca tetap juga kalamullah. Tak timbul soal Quran itu ni sebuah kitab yang dibuat ya. Lain daripada Allah semua dibuat. Langit dibuat ya. Yang kecil cawan dibuat. Al-Quran yang tu dibuat juga. Jadi khalifah kata makhluk sebab dibuat. Imam Ahmad kata kalamullah. Apabila Khalifah Al-Mutawakkil menjadi khalifah, beliau telah dibebaskan ya. Itu nak menunjukkan bermula dulu saya cakap, iaitu akidah itu di peringkat akhir zaman ni, kalau ada orang belajar pun dah baik dah. Tapi nak dengar orang berbahas ya, tidak ada lagi dah ya. Tapi kecenderungan selepas 100 tahun dulu ya, 100 tahun 200 tahun selepas hijrah itu, ilmu sangat tinggi ya. Di kota Baghdad tu ya, negara Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Orang begitu berminat untuk mengkaji ya. Lepas tu keadaan sudah mula malap sampailah sekarang ya. Jadi peringkat yang ada zaman kita ni belajar akidah pada asas saja, bukan berbincang soal yang tinggi ya. Tapi itu pun sudah memadai ya. Masuk kepada tajuk kita, Ma'rifah, muka surat 26. Pengertian makrifah ya. Apakah yang dimaksudkan dengan makrifah ya? Maka jawapannya i'tiqadu jazimun, i'tiqad jazim, jazam bahasa Melayu ya, muwafiq lil haq an dalil. Simpulan yang putus, i'tiqad jazam, pegangan yang teguh, muwafiq lil haq, bertepatan dengan hak benar, an dalil, dari dalil. Apa maksud dia? Muka surat 28 nanti kita tengok ya, huraian dah lah ya. Tapi
kalau makrifah sesaja semata-mata bukan makrifatullah, ya. Bukan makrifatullah, makrifah saja. Makrifah maknanya pengetahuan, ya. Iaitu simpulan yang putus, pegangan yang teguh. Dia dah maksud dia secara umum ni, tapi sudah mula membawa kepada akidah, ya. Makrifah itu. Tapi masih umum lagi, yang bertepatan dengan benar. Pengetahuan yang kita dapat ni mestilah pengetahuan yang benar. Benar, ya. Andalil dengan dalil, ya. Masuk kepada yang lebih tepat, ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Jadi apa dia ma'rifatullah? Mengenal dengan sebenar-benarnya tentang zat Allah, ya. Iaitu yang wajibul wujud. Hakikat Allah itu memang wajib ada, ya. Wajib ada. Kemudian mengenal Allah itu ada perkataan sebahagian, kan, kalau tak nak keliru boleh dikurungkan, ya. Sebenarnya dia pergi ke sebelah tu. Mengenal tentang zat Allah, mengenal tentang sifat kamalatnya, kesempurnaannya, sifat kesempurnaan Allah, ya. Kemudian nama-namanya, nama-nama Allah 99, ya. Atau ada pendapat kata banyak lagi lah, ya. Tapi kita ditekankan 99. Dan mengenal Allah itu juga mengenal perbuatannya, perbuatan Allah, ya. Jadi yang pertama tadi mengenal zat Allah yang wajibul wujud. Yang kedua mengenal sifat kamalatnya. Adalah perkataan sebahagian sifat kamalatnya, ya. Itu bukanlah makna kita kenal sebahagian saja, sebahagian kita tak kenal, tidak, ya. Jadi saya lebih cenderung dikurungkan perkataan saya, terus kepada sifat, mengenal sifat kamalatnya, ya. Zat Allah itu, ya, hakikat Allah, ya. Hakikat Allah itu. Di hakikat Allah itu berdasarkan yang kita dengar daripada Al-Quran dan hadisnya, dilarang untuk kita memikir di luar dari itu, ya. Kita dah tahu dah hakikat Allah itu wajibul wujud. Wajib Allah itu ada. Bukan wajib itu menyebabkan Allah ada, tapi kefahaman kita Allah itu wajib ada, mesti ada, ya. Mesti ada. Maka etikat yang jazam, yang putus, pegangan yang teguh, ya, mengatakan Allah itu wajib ada. Kalau orang kata mungkin tak ada ni, lama dah, Allah wajib ada, ya. Walaupun kita tak mampu membawa Quran, kita tak beranjak, Allah memang ada, Allah itu wajib ada, ya. Begitu kita punya kefahamannya. Kemudian kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya tentang sifat sempurnanya. Semua sifat yang wajib bagi Allah itu kita tahu, ya. Sifat-sifat kesempurnaan ni seperti sifat 20 itu bukanlah 20 saja, ya. Sifat kesempurnaan Allah itu bukanlah 20 saja, ya. Tapi diringkaskan oleh ulama akidah, sifat 20 itu merangkumi sifat-sifat Allah yang lainnya, bukan 20 saja. Kemudian mengenal dengan sebenar-benarnya, tahu kita perkataannya dan maksudnya nama-nama Allah. Nama 99, ya. Tidak mesti Allah wujud kita maka itu tersusunnya, tidak, ya. Betul lah, kan, sampai kepada yang 99. Kalau kita terbalik-balik pun tidaklah salah, ya. Tak salah. Yang salah kita tidak tahu, atau kita menafikan ada sifat Allah, ya. Al-Alim misalnya tinggi, ya. Allah itu maha tinggi daripada semua. Jadi kita nak hafal macam budak-budak sekolah itu kamu nyanyi, tak baik kita, tapi kita tahu kalau ada perkataan itu sifat Allah tu, ya. Dan perbuatan Allah itu, ya. Perbuatan Allah asasnya apa yang Allah nak jadikan itu, maka terjadilah kun fayakun, sama ada kecil ataupun besar. Dan apa yang Allah nak jadikan itu kerana dia nak menjadikannya, bukan sesuatu sebab, ya.
bukan ada sebab memaksa dia buat, ya. Kita, apa sebab kita sembahyang? Sebab kita nak buat perintah Allah, sebab kita nak masuk syurga, sebab kita takut kepada azab api neraka. Kita makhluk memang macam itulah. Kenapa Allah jadikan kita? Sebab Allah nak jadikan kita, ya. Dia tak boleh pakai akal kita, ya. Sebab Allah ini perbuatannya kun fayakunnya harus bagi Allah tu menjadikan atau tak menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan itu tak perlu kita kaji, ya. Bagaimana dalam ayat Quran dikatakan Allah menjadikan langit dan bumi berapa hari, ya? 7 hari, ya? 6 hari, ya? Jadi 6 hari tak usah kita fikirkan, ya. Hari apa mula, hari apa sudah, ya. Tak payah fikirkan, ya. Beriman saja kepada ayat Quran itu. Kalau dilihat maksud yang khusus, maksud yang terperinci, kita akan dapati jawapannya, menguraikan maksud 6 hari itu, ya. Jadi bagaimana? Tak perlu kita ketahui, ya. Allah nak jadikan, ya, syurga. Tiba-tiba Allah tak jadikan syurga itu. Boleh ke tidak? Boleh. Perbuatannya. Kenapa Allah jadikan syurga? Sebab Allah nak jadikan syurga. Bukan kenapa Allah jadikan syurga kerana nak balas perbuatan baik orang ni. Mana pula nak letakkan orang yang taat, so? Tidak, ya. Kalau menuhi, ya, musim hujan tak main tamu, so mana nak letakkan kemah tak pasang, tak cukup. Pasang kemah. Kenapa tambah lagi 2 orang kemah ni? Nanti kok hujannya tetamu ramai basah pula, ya. Kenapa Allah jadikan syurga? Sebab Allah nak jadikan. Kenapa Allah jadikan neraka? Sebab Allah nak jadikan. Perbuatan Allah itu. Perbuatan kita disebabkan sesuatu tujuannya, sesuatu yang mendesak keperluan. Jadi kalau kita bandingkan perbuatan Allah, kesempurnaan Allah, zat Allah dan juga nama-nama Allah itu, banding dengan kita akan nampak lebih jelas lagi, ya. Sebab perbezaan tu sangat ketara lah, ya. Aku sambung lagi sikit bawah tu, terang penjelasannya, tambahannya ataupun ingatan. Mengenal Allah bukanlah mengenal kunhu, ya, iaitu ain zat atau rupa bentuk zat, kerana ia tidak diketahui. Kalau kita kenal orang, kau kenal tak ahli membilah ni? Kenal. Dia boleh terangkan, ya. Kulit macam mana, fizikal macam mana, ya. Duduk mana, bila pejabat dia buka, biasa pula dia tahu, ya. Tapi kalau dia tak boleh menerangkan ain zat orang itu, dia tidak kenal. Kau kenal tak? Tak rasa kenal lah, dia nampak gambar, ya. Tak pakai tu. Dia boleh terangkan semua tentang seseorang itu dikatakan ain zat. Jadi kita mengenal Allah bukanlah mengenal ain zatnya. Bukanlah disuruh kita, diwajibkan kita kenal Allah itu macam mana keadaannya, ya. Fizikal dia, duduk dia di mana, puasa dia macam mana. Ain zat maksud dia benda itulah, benda itu. Tidak, ya. Tapi kenal macam mana ada diterangkan nanti, ya. Kerana ia tidak diketahui, ya. Nabi SAW ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya. Tapi tidak diterangkan panjang lebar keadaan Allah Ta'ala itu, ya. Tidak diterangkan, ya. Oleh itu zat Allah Ta'ala dikenali melalui sifat zatnya. Kalau zat itu yang paling tinggi, bawah pada zat itu menerangkan zat itu sifatnya. Sifat ini yang kita boleh ketahui, ya. Contohnya Allah dikenal dengan zat yang wajibul wujud, kerana sifat wujud yang ada padanya. Allah itu wujud adalah sifat Allah. Maksudnya Allah itu ada sifat wujudnya, ya. Wujudnya ringkas sajalah, ya. Iaitu Allah itu wajib ada, mustahil tiada, ya. Tapi zat wujudnya itu tidak kita tahu. Kita tahu sifat wujudnya saja. Sifat wujudnya macam mana? Wujud tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan.
tidak dilihat ain zatnya, bondanya, orangnya, fizikalnya, tapi dipercayai wujudnya dengan dalil-dalil, ya. Kita kalau katakan orang tu ada, maka ada ain zat orang tu, ada fizikalnya, ya. Tidak boleh tidak memadai sekadar kita terangkan sesuatu sifat, ya. Kita terang sesuatu sifat tapi tak pernah jumpa, tidak meyakinkan orang. Tapi Allah itu kita kenal, ya. Tahu, yakin sifat-sifat, yakin wujudnya berdasarkan sifat wujudnya. Sifat wujudnya tak hilang, ya. Wujud tidak bertempat, ya. Di mana Allah itu wujud tidak bertempat, ya. Tapi memang wujud. Samalah juga Allah adalah zat yang qadim, kerana sifat qadim ada padanya. Bukan qadim itu yang kita fahami, zat qadim itu, tapi sifat qadim. Qadim maknanya sedia ada, kan? Qidam, kan? Qidam. Qidam itu sedia ada. Allah itu bila ada dia, tak tahu mula dia, tidak bermulaan. Ada sampai bila? Selama-lamanya, ya? Tidak ada kesudahan. Hakikat qadim itu macam mana? Tak tahu kita. Hakikat tak tahu. Sifatnya, sifatnya tahu. Iaitu sifat qadim Allah itu sedia ada, tidak tahu permulaannya. Ada dunia ini Allah memang ada, memang sudah ada, ya. Kiamat dunia ni dan isinya Allah tetap ada. Jadi ada tidak ada permulaan tu adalah sifat qadim Allah, sifat qidam Allah. Kita tidak, kita ada berpermulaan, ya. Qidam tak sampailah kita taruh kita, maksudnya kita ada lah, kita ada, ya. Bila kita ada? Bila kita lahir dulu, ya. Tahun 60, tahun 50, tahun 70. Sampai bila? Sampailah umur kita, sampai ketentuan, ya. Lepas itu tak ada dah. Tetapi Allah itu semula jadi, ya. Adanya kita tak tahu, bukan semula jadi. Sedia ada, salah cakap, ya. Sedia ada. Allah itu sedia ada. Bila tak tahu kita, ya. Sebagai contoh yang lain, ya. Allah itu sifatnya bukan datang kemudian. Sifat orang, ya. Pemurah misalnya. Adakah dia lahir dah jadi pemurah? Tidak. Bila dia dah besar, dia dah ada ilmu, dia banyak pendapatan, rezeki Allah bagi, dia belajar kelebihan bersedekah, dia jadi pemurah, dia selalu bersedekah. Bila mana datang sebab pemurah itu datang kemudian, bukan dia lahir je langsung pemurah. Allah sifatnya wujud tadi, qidam dan sebagainya memang ada pada zat Allah, ya. Tahu, cerdik, pandai ni. Adakah budak tu lahir dia pandai? Tidak. Walaupun sekarang dia memang pandai, lahir dulu tidak pandai. Tak pandai, ya. Pandai itu apa? Pandai itu datang kemudian. Jadi Allah itu bukan maksudnya sifat-sifatnya datang kemudian. Tidak. Ya, sifat itu semula jadi pada Allah. Nah, berlawanan dengan kita, ya. Sifat kita, ya. Sifat kita pemurah, ya, cerdik, ya, baik, dan lain-lain lagi lah, ya. Kayaan kita kan apa-apa sajalah, ya. Sifat sabar. Jadi sifat ini datang kemudian, bukan semula jadi, ya. Bila seorang budak lahir, apa kita nak terangkan sifat dia tak apa? Tapi seorang yang dewasa yang kita dah kenal, ya, sama jemaah dengan kita, cuma terangkan sifat dia. Kan senang, ya, banyak, ya. Dia bagus, ya. Dia mudah tolong orang. Atau dia pembangi, jangan buat gua tak penuh tempek, ya. Contohlah, ya. Adakah maksud dia lahir dia pembangi? Tidak. Sifat itu datang kemudian. Allah itu ada saja, Allah tak tahu bila ada. Adalah sifat-sifat Allah. Nah, saya kata jelas itu, ya. Sifat itu ada bersama Allah. Kita sifat-sifat itu datang kemudian, ya. 3 ciri ma'rifatullah, ya.
Maksudnya ma'rifatullah itu perlu ada 3 ciri ni ya. Jika terkumpul 3 ciri, baru seorang itu dikatakan telah mengenal Allah ya, iaitu sebelah itulah ya. I'tiqad yang putus teguh, i'tiqadun jazimun. Kalau kita kata i'tiqad yang jazam pun boleh terima ya. Dalam bahasa Melayu, dalam kitab akidah dia kata jazam ya. Jazam itu jazim lah ya. Ciri yang kedua bertepatan dengan hak yang benar. Kalaulah pegangan kita teguh tetapi tidak benar, tak diterima. Bagi Allah itu kita, ma'rifatullah kita, yang pertama i'tiqad yang teguh. Kita memang boleh mengatakan Allah begitu ya. Yang keduanya bertepatan dengan hak benar, betul ya, dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah ya. Yang ketiga dengan dalil ya. Dia akan tengok nanti. Tengok yang pertama ya. Ma'rifatullah itu mengenal Allah itu yang pertama kepercayaan yang tidak ada berdolak dalil dan tidak ada syak, zon dan waham. Syak, zon, waham teruskan sebelah ya. Jadi saya mulakan dengan kepercayaan tidak ada berdolak dalil. Kepercayaan yang kuat, yang tak boleh digoyahkan di orang ya. Tak boleh dipengaruhi orang ya. Dalam kepercayaannya yang yakin itu tidak ada syak. Syak ya, yang tengah tu. Syak ni pengetahuan dia tentang perkara tu 50-50. Contohnya selama ni dia mendakwa begitu ya. Datang pula orang yang lebih tahu, dia mendakwa berlawanan pula. Jadi orang yang pertama tadi dah 50-50 lah ya. Mungkin saya betul, mungkin tak betul lah, mungkin kau betul. Syak. Syak di dalam akidah tidak boleh ya. Dalam akidah ma'rifatullah mesti i'tiqad yang jazam. Syak tak boleh. Agak-agak ya. Ada ke tidak ni masyar daripada masyar ni? Saya rasa ada. Rasa tu syak, saya rasa ada. Sebab banyak yang Quran tulis macam tu. Dia rasa ada. Syak lah tu dalam akidahnya. Cakap Melayu dia rasa ya. Tak boleh. Memang masyar memang ada ya. Adakah masyar atau barang masyar itu boleh memuatkan orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam hingga orang yang mati pada hari kiamat berlaku? Ya. Jangan lembek ni kita kata insya-Allah. Lembek tu. Atau kita kata sepatutnya muat lah. Lembek tu. Kita kena kata ya. Betul lah semua dihidupkan balik. Seorang tak tertinggal. Ya. Memang Allah akan hidupkan balik ya. Walaupun kita tak boleh mengeluarkan ayat Quran dan hadis, tapi kepercayaan kita begitu ya. Itu maknanya kepercayaan yang jazam ya, tidak syak. Waham zon dulu ya. Zon nanti sikit. Zon ni sangkaan ya. Sangkaan. Syak tadi dalam akidah bukan syak wasangka ya. Dia keyakinan dia tidak kuat ya, dia syak ya 50-50 ya. Saya rasa dia, saya nampak dia cara jalan nanti ya. Tapi tak nak pergi. Saya rasa dia ya. Syak. Zon ni atas pada 50. Tapi bawah dia 100 ya. Zon. Kalau orang cerita tentang Nabi, rasa macam tidak munasabah ya. Yang kita tahu lain ya. Maka kita tanya orang tu, dia kata dia rasa-rasa ataupun dia betul, dia rasa betul ni ya, masih lagi syak ya. Berkaitan dengan Allah ya. Dia rasa betul lah ya, berkaitan dengan Allah, masih lagi zon ya. Syak lagi rendah. Paling rendah waham ya. Waham bawah 50% ya. Berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan lain ya. Berkaitan dengan akidah ya. Berjaga Allah, berjaga malaikat ya. Malaikat. Kalau kita dengar di dalam hadis mengatakan Jibril itu makhluk yang sangat besar ya. Jadi orang kata iyalah besar warna ya. Macam mana besar warna pula ya? Tak mungkin lah ya. Kalau kecil percaya. Kepercayaan tu boleh katakan waham tu bawah pada 50%. Tak boleh. Tak boleh ya. Kalau dalam hadis kata Jibril itu besar ya, besar, tinggi ya, maka
Kono kita terima walaupun tak boleh, tidak 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 diterima pada akal kita, ya. Cerita Jibril ni contohlah. So Allah sudah tadi, ya, malaikat sudah, ya. Malaikat, Nabi sudah di rukun iman yang lain malaikatlah, percaya malaikat, ya. Diriwayatkan Jibril itu besar fizikalnya, ya. Ataupun malaikat maut itu boleh mengambil nyawa orang walaupun sekali mati, jam yang sama, minit yang sama, saat yang sama. 1000 orang sekali mati, ya. Meletup bangunan tu, meninggal tepat di segi saat. Kalau bukan jam, kalau jam biasalah. Kalau minit pun dah kelam kabut dah, ya. 60 saat, ini saat yang tepat, ya. Maka boleh ke malaikat maut tu tak lari kau sikit dalam 1 saat atau 1/2 saat. Kalau kita kata mungkin lari lah, ya. Tak terbuat dia dah. Itu waham dia. Kita tetap kata tetap terbuat, ya. Sama ada Allah jadikan sekali mata atau Allah jadikan malaikat maut tu ramai, sama-sama buat kerja tepat saat, ya. Kita pulang dah Allah, ya. Tapi kita tak boleh waham. Kita kata mungkin lagi, ya, mungkin ada yang terlupa, ya. Mungkin ada terlambat dicabut nyawa, ya. Tidak, ya. Jadi perkara berkaitan dengan iman mesti diyakini dengan tahap 100%, ya. Yakin kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Di segi namanya, di segi fizikalnya, ya. Di segi kejadiannya, walaupun Nabi Ayub itu dikatakan mengalami sakit kulitnya, Allah yang jadikan. Tapi Allah menunjukkan pula selepas itu syaitan tak boleh merosakkan Nabi Ayub itu. Walaupun syaitan itu boleh mematikan orang lain, ya. Boleh memusnahkan tanamannya, ya. Mematikan anak-anak dia sekelip mata boleh, tapi tidak boleh mengalahkan Nabi Ayub. Kita pandang situ, ya. Nabi Ayub tu walaupun kena sakit kulit, tapi betul, ya. Cerita tu betul, ya. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, ya. Ikan paus. Berapa hari? 40 hari, kan, dalam perut. Cubalah kita ikan yang besar tu kita pergi masuk dalam mulut itu, kok besar pun ditolan kita, mati kita. Jadi kita kata betul kan Nabi Yunus ni sampai 10 hari, sampai jam pun mati. Betul. Memang cerita betul, ya. Jadi segala berkaitan dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, qada dan qadar, hari kiamat, semua mesti diyakini 100%, ya. Hal-hal lain kita boleh lagi. Tapi akidah, ya. Akidah ini soal keimanan kita 100%, ya. Sebelah itu dibuat dalam bentuk lawan, ya. Masih terdapat syak, zan atau wahamnya, belum mencapai itikad yang jazam. Kalau ada syak, zan dan waham. Waham lagi rendah, ya. Zan tinggi sikit. Zan, syak, waham, maka kesemuanya dikatakan tahap tidak diterima di dalam akidah. Tak boleh diterima, ya. Kemudian ma'rifatullah itu mesti ada yang kedua. Apa dia? Bertepatan dengan hak, benar, muwafiq lil haq. Kepercayaan yang mengikut kepercayaan Rasulullah dan para sahabat, iaitu mengikut itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut Rasulullah semata-mata, betul-betul, ya. Tapi dijelaskan perbuatan Rasulullah itu oleh sahabat. Kemudian dijelaskan pula oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ulama terdahulu, ya. Pahaman Al-Maturidi dan juga Abu Musa Asy'ari, ya. Jadi kita tak boleh bersalahan dengan itu, ya. Tak boleh bersalahan dengan itu. Dalam akidah ikut apa yang Rasulullah beritahu, ya. Ikut apa yang sahabat-sahabat terangkan, dan etikad ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau berlawanan, maka tak ada yang kedua.
dia sudah terkeluar daripada bertepatan